Allah. Allah. Ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Geng daripada TikTok hadir ke? Abang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah, Allah, Allah. Allah. Jelas ke suara yang hadir di Facebook? Semua suara jelas? Ha? Siapa yang hadir di Facebook, Ahbab? Di TikTok, siapa yang hadir? Bismillah. Okay, jelas. TikTok, siapa yang hadir? Okey. Jelas, ha? Pakat-pakat share pada kawan-kawan kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah. Salim salaman tamman. Ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم استسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita hadir, kita tengok beberapa perbahasan.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semalam Ahlan Puan Juriah daripada mana ni? Daripada apa? Arif daripada Sepang, Arif lah. Masya Allah. Okay, Ahlan Riz. Daripada mana Riz? Riz? Okay, Ahlan semua yang hadir. Jangan lupa share, tag kawan-kawan. Baik, sambil-sambil kita tunggu sebelum kita baca kitab. Jom kita tengok biodata Ibnu Tumat. Sekarang ni kan geng-geng Wahabi telah menggunakan Ibnu Tumat sebagai apa? Sebagai dalil bahawa Asy'ari itu ekstrim. Ada itulah. Jadi jom kita tengok beberapa tulisan ulama berkenaan dengan Ibnu Tumat. Okay, pakat-pakat share terlebih dahulu, tag kawan kita, pakat-pakat biar hadir. Ahlan, baik. Ni ada tulisan yang ditulis di laman web As-Suhnun. Baik, dia kata apa? Menolak penipuan terhadap Al-Faqih Al-Maliki Ibn Tumat. Ni kita tengok bicara sambil-sambil lah sebelum kita tunggu kawan kita. Baik, dia kata apa? Muhammad bin Abdullah ni nama Ibn Tumat. Mereka ni ambil itu betul sembang macam tu secara umum. Tanpa dipanggil apa? Bentang secara ilmiah. Sebab tu, geng-geng Wahabi ni saya sebut, mereka suka menimbulkan kekeliruan berbanding memberi penerangan. Dan mereka suka sungguh debat. Sebab debat ni, medan-medan untuk apa? Membeli kekeliruan kepada apa? Kepada orang. Boleh? Okey. Di sini, tengok di sini. Muhammad bin Abdullah, nama dia Muhammad bin Abdullah bin Wajlid bin Yamsal, yang masyhur dengan Mahdi bin Tumat. Orang panggil dia begitulah. Beliau adalah seorang alim Maliki dan bermazhab Asy'ari. Dan asal dia adalah daripada Harghah, salah satu daripada kabilah Masamidah, daripada golongan barbar yang berada di Sus. Sus ni maknanya tempat apa? Tempat di kawasan apa? Kawasan terpencil lah di apa? Di Morocco. Kawasan kita pergi selatan Morocco lah, lebih kurang. Dan dia belajar dan menghafal Al-Quran sejak umurnya muda, dan beliau menguasai ilmu yang begitu banyak. Dan kemudian memulakan rihlahnya ke Andalus, dan dia telah mengaji di Qurtuba dengan Qadi Ibn Hamdin. Dan beliau ini sangat mengambil berat dengan Muwatta Imam Malik. Dan beliau telah mengarang kitab dengan nama ikhtisar. Dia kata apa? Dia telah walahu ta'lif ma'ruf bismin Muhazi al-Muwatta. Maknanya dia ada kitab nama Muwatta juga. Dan dia itu sebenarnya adalah ringkasan daripada riwayat Ibn Bukair. Baik. Dan beliau kemudian sempat berjumpa Imam Al-Ghazali, sempat berjumpa dengan tokoh-tokoh Asy'ari yang besar di Masyriq, di kawasan timur. Baik. Di sini akidah Ibn Tumat, dari segi akidah beliau, dia adalah bermazhab Asy'ari. Ini jelas lah. Dan dia mendapat pujian daripada tokoh-tokoh ilmuwan yang banyak. Antaranya adalah Ibn Arafah, seorang ulama besar di Tunis. Satu lagi, dan dia dipuji oleh apa? Siapa lagi disebut itu? Syekh Jami' Az-Zaitun. Ini Ibn Arafah tu lah.
Kemudian beliau ini tengok di situ, maksudnya dia dipuji oleh apa? Ibn Rushd Al-Jadd. Ni dahsyat ni, Ibn Rushd Al-Jadd. Ibn Rushd dia memuji Ibn Turmat dalam kitabnya Manahij Adillah fi Aqaid Millah. Yang mana pujian tersebut itu apa? Al-Imam Ibn Rushd Al-Jadd, seorang faqih Al-Maliki, menyebabkan kebencian meluap-luap daripada Ibn Taymiyah. Jadi kiranya geng Wahabi ni, mereka menjadikan sumber utama mereka adalah Ibn Taymiyah. Maka Ibn Taymiyah memang kita tahu orang yang sangat memusuhi mazhab Asy'ari. Anak murid dia Ibn Zafil, sahabat Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mengarang apa? Kitab Nuniyah yang mencela ulama-ulama Asy'ariyah. Memang tak tahu malu. Tu kita panggil kebiadaban pokok apa? Pokok Wahabi ni. Dia pewarisi daripada apa? Itulah Ibn Taymiyah, warisi daripada Ibn Qayyim. Memang alim-alim tapi ada dipanggil apa? Sikap kebiadaban itu kepada tokoh-tokoh agung umat Islam. Boleh? Baik. Di sini makalah ini menunjukkan bahawa dikatakan pembunuhan beramai-ramai apa semua tu, kesemua nukilan cerita berlegar pada tokoh yang bernama nama dia apa? Di sini berlegar seorang tokoh nama dia ni Abdul Wahid Al-Murakushi. Abdul Wahid Al-Murakushi. Dan Abdul Wahid Al-Murakushi ni nukilan dia terhadap cerita Ibn Turmat diragui. Jadi kiranya golongan-golongan Wahabi ini menggunakan cerita-cerita yang tidak dikenal pasti kesahihan dia. Sebab apa? Abdul Wahid Al-Murakushi ni sebagai yang disebut di sini, dia memang musuh dengan kerajaan Muwahhidin. Dan dia mengarang kitab dia Al-Mu'jib fi Talkhis Akhbar al-Maghrib atas permintaan pemerintah Abbasiyah ketika itu, yang mana memang dia memusuhi kerajaan Muwahhidin yang terletak di Morocco. Jadi kitab tersebut diletakkan supaya menjadi alat politik, supaya masyarakat membenci kerajaan Muwahhidin dan seterusnya kerajaan Abbasiyah mampu untuk mampu untuk menguasai semula negeri Morocco. Ahlan ciklah. Ahlan Saifullah Hadi. Jangan lupa kawan-kawan lain tolong tekan butang share. Sharekan kepada kawan-kawan. Kita nak kenal tentang bahaya pokok Wahabi ni. Ni tak ramai orang nak cerita isu berkenaan dengan pokok Wahabi ni, dia ambil daripada kitab-kitab. Boleh? Okey, jadi banyak dipanggil khabar-khabar, cerita-cerita yang disebutkan tentang Ibn Turmat ini dinukilkan secara tidak sahih. Dan banyaknya berlegar pada berlegar pada kitab Al-Mu'jib fi Talkhis Akhbar al-Maghrib. Dan Al-Mu'jib fi Talkhis Akhbar al-Maghrib, memang beliau ini memang memusuhi kerajaan Muwahhidin yang diasaskan oleh Ibn Turmat. Maka sebab itulah banyak cerita-cerita yang tidak sahih dinukilkan. Sedang ramai di kalangan ulama-ulama memuji Ibn Turmat, dan antaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kena hati-hati nukilan. Pokok Wahabi ni asal nak nak penjatuh musuh mereka, sanggup buat apa-apa, fitnah tu benda biasa lah. Satu saya tulis status saya baru ni, Wahabi menghalalkan pembohongan kepada musuh. Itu bahaya. Geng pokok Wahabi. Boleh? InsyaAllah nanti kita ijah baca kitab Aqidah Mursyidah. InsyaAllah kita hurai dengan huraian yang bertepatan dengan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bagi sekali lalu lah berkenaan dengan ulasan Ibn Turmat.
Okay, jom kita patah balik kepada kitab kita. Kita berhenti muka surat apa malam tu? Baik. Okay, muka surat 7. Muka surat 7 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Ahmad Zaini Ad-Dahlan dan kepada Maulana Al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah dan sekalian awliya dan ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini bagi sesi yang ketiga daripada bacaan kitab Fitnah Al-Wahhabiyah karya Maulana Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Besar Mekah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita semalam menceritakan serba sikit tentang pemikiran pok-pok Wahabi, yang mana mereka ini secara sembrono mengkafirkan umat Islam. Antaranya adalah daripada apa? Daripada dakwaan mereka bahawa tawassul yang dilakukan oleh umat Islam sama macam golongan musyrikin. Sama macam golongan apa? Musyrikin. Jadi kita sambung bacaan daripada kitab Maulana Al-Imam Zaini Dahlan, muka surat 7. Jadi kita baca muka surat apa? Muka surat 7. Kitab ni 20 muka je sebenarnya. Jadi kita akan khatam awal lagi lah insya-Allah. Tak banyak pun. Baik. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, "Walizalika syawahidu katsiratun minal kitab was sunnah." Maknanya apa? Iaitu tawassul orang mukmin bukan membawa makna apa? Membawa makna mereka menyembah. Itu dia. Ta'zim, seperti mana ta'zim orang musyrikin kepada berhala. Tak. Tapi kita sebut apa? Mereka menginginkan daripada tawassul, berdoa di kuburan untuk apa? Memperoleh keberkatan. Yang mana keberkatan tersebut apa dia? Mendekatkan mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Ta'ala memakbulkan hajat mereka. Gitu. Itu saja. Boleh? Seperti mana ada saya sebut dalam apa? Hantaran saya, posting saya. Seperti mana kita berdoa pada waktu tertentu. Itu dipanggil apa? Tawassul. Kerana apa? Waktu tersebut adalah waktu keberkatan. Waktu yang menjadi asbab Allah Ta'ala limpahkan kasih kepada kita, kurniakan hajat kita. Contoh malam Lailatul Qadar. Gitu. Maka begitu juga apabila kita berada di sisi apa? Aulia as-salihin. Makam dia, makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kebersamaan tersebut dalam amal ibadat dengan baca Quran dan berzikir di kawasan itu, maka apa? Diharapkan dengan keberkatan. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Begitu maksudnya. Boleh? Bukan kita apa?
penyembah sekubak tu, tak. Itu masalah geng Wahabi ni. Dia faham macam kita habis sembah, tak reti beza apa satu. Baik kata Syekh, fa'tiqadul muslimin anna al-khaliq ad-dar wan nafi' al-mustahiq al-ibadata huwa Allah wahdah. Maka kepercayaan orang muslim bahwasanya pencipta yang memberi mudarat dan memberi manfaat, yang berhak untuk diibadatkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wala ya'taqiduna at-ta'sir li ahadin siwa. Ahlan takim. Itu dia. Orang kampung saya tu. Mustaqim. Tolong share ahbab. Tekan butang share. Ahbab jangan lupa tag kawan-kawan kita. Kita nak bicara apa? Rias, kitab ni beli mana? Pakai PDF. Rias. Buka di Facebook page Ustaz Faiz Fatih. Ana ada letak link kitab. Antum download percuma. Boleh nak? Kalau ada rezeki, anda tolong terjemah untuk antum. Tapi ni sambil-sambil anda baca, anda terjemah. Anda baca, anda terjemah. Nak mudahkan antum faham. Boleh nak? Jadi dekat dengan kitab-kitab para ulama. Boleh? Ahlan Amir. Daripada Gurun. Baik. Jadi dia kata di situ, Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah gitu. Dan mereka tidak mempercayai memberi bekas itu pada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak nak memberi bekas? Maknanya tidaklah ada yang mencipta sesuatu, memberi rezeki dan sebagainya, melainkan semata-mata siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah orang apa? Orang Islam. Boleh? Ada pun dia bagi berkat, itu dia bagi asbab, wasilah. Boleh faham faham? Bukan maknanya apa? Mereka ambil apa? Tu dia tu. Izamri, Taman Jali, ahlan. Jangan lupa pakat-pakat share untuk orang paling kita. Baik. Dia kata apa? Wa annal anbiya itu. Wal awliya la yakhluquna syai'an wa la yamlikuna darran wa la naf'an. Wa innama yarhamullahu al-ibad bi barakatihim. Tengok tu. Dan bahawasanya mereka orang Islam mempercayai bahawasanya Nabi dan para awliya tidak mencipta sesuatu, tidak menguasai, tidak memiliki kemudaratan dan tidak memiliki kemanfaatan. Wa innama yarhamullahu al-ibad, dan hanya sahaja Allah merahmati hamba-hambanya dengan keberkatan mereka. Itu maksud dia. Boleh? Jadi kiranya apa? Kan Allah Ta'ala sebut, hanya sahaja aku utuskan Nabi Muhammad untuk apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekian alam. Maknanya apa? Nabi Muhammad ada bersama dengan kita, itu penyebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke makam baginda ni, penyebab Allah Ta'ala kasih siang. Itu maksud dia. Boleh? Ahlan, daripada Kalimantan pun ada. Faham tu? Jangan sebut FB penuh, saya kena ban dengan TikTok. Oh, iya kah? Tak boleh tak boleh, kena ban. Baik-baik, okey. Faham di situ lah? Okey. Okey, jadi dia kata fa'tiqadul musyrikin. Okey, jadi beza. Apa beza orang muslim dengan orang musyrikin? Fa'tiqadul musyrikin istihqaq asnamihim al-ibadata wal uluhiyata huwa allazi awqa'ahum fi syirki. Maka golongan musyrikin mempercayai berhala mereka itu berhak disembah dan dipertuhankan. Itulah yang menjadikan mereka jatuh ke dalam lembah syirik. Boleh faham? Jadi kalau orang musyrik jadi syirik pasal apa? Sebab mereka mempercayai berhala mereka itu berhak disembah. Kita orang Islam pergi dekat makam Rasulullah, pergi dekat makam awliya, kita tak ada pun niat dah nak menyembah mereka, tak. Kita rasa bila duduk di situ peroleh keberkatan daripada Allah, itu saja. Boleh faham tak? Ini beza kat situ. Kata Syekh, la mujarrad qawlihim wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Bukanlah semata kata mereka, tidaklah kami menyembah berhala ini, Tuhan ini, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ni Syekh nak kata ni, dia nak balun falasi apa? Ibn Abdul Wahab. Wahabi, Wahabi dia kata orang musyrik
Sebab apa dia syirik? Kerana dia menyembah berhala dengan i'tiqad bahawa berhala itu wasilah dia kepada Allah. Jadi dengan poin tu dia nak kata kita yang bertawassul di maqam Nabi, di maqam awliya, syirik kerana apa? Tawassul tersebut. Itu dipanggil pandangan apa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi Syekh kata tak. Ada beza. Orang kita kata musyrik jadi syirik bukan dia apa? Dia jadikan berhala tu wasilah, bukan itu. Dia ada satu lagi apa dia sembah berhala tu. Itu poin dia. Kenapa dia jadi apa? Dia jadi syirik. Bukan semata-mata berhala jadi apa? Wasilah, tetapi dia sembah berhala tadi. Yang orang Islam dia ada sembah ke kubur. Dia adakah mengagungkan dan mempercayai berhala, mempercayai maqam, memberi apa? Memberi kita kata apa? Memberi rezeki. Tak. Hanya asbab. Boleh? Hanya keberkatan. Boleh faham? Maka kerana apa dipanggil apa duduk situ sebagai wasilah tidaklah menyebabkan orang Muslim itu dituduh menjadi syirik. Boleh faham beza tu? Kena faham beza. Minda orang Islam dengan minda orang musyrik. Wahabi ni dia sebabkan apa? Dia jenis pukul rata. Sebab tu dia apa? Dia sesat. Tidak ada pembeza dalam minda dia. Macam tu antum perasan kan? Dia Wahabi ni. GISB. Geng Sufi pun sekali dia pergi bakul rata semua. Ni pasal apa? Sebab GISB capal. So geng Sufi capal. La ilaha illallah. Semata sesimpel. Sekelumit persamaan. Yang hakikatnya tidak menggambarkan apa-apa dah. Kita pakai kepiah. Ada setengah pakai kepiah. Yahudi pakai kepiah. Kita ikut Yahudi macam tu. Tak lah. Itu masalah. Bila apa? Tidak ada pemikiran yang dapat membeza antara sesuatu. Boleh? Wahabi dia macam tu. Dia tak boleh beza. Maka sebab tu dia pukul rata habis. Boleh faham tu ahbab semua? Faham tu otak Wahabi macam mana? Boleh? Baik. Kata Syekh radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Li'annahum. Ni kenapa ni? Dia panggil kenapa orang musyrik ni? Mereka berhujah bahawa berhala mendekatkan diri mereka dengan Allah. لأنهم لما أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تستحق العبادة وهم يعتقدون استحقاقها العبادة قالوا معتذرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Di sini kata manusia kerana mereka itu orang musyrikin, tatkala dihujah mereka bahawasanya berhala itu tidak berhak untuk disembah, dan sedangkan mereka mempercayai berhala itu berhak disembah, qalu mu'tazirin, maka mereka cari alasan. Dia saja cari alasan. Dia pun memang sembah. Kita kata tak ada pun berhala ni bagi manfaat apa. Dia bagi alasan. Dia berkata apa? Berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Boleh? Jadi kalam itu dibagi sebagai alasan daripada orang musyrikin saja. Yang sebetulnya yang menyebabkan mereka musyrik adalah apa tadi kita sebut? Adalah kerana mereka memang menyembah berhala. Faham itu? Ahlan islah daripada Banting. Tolong tag apa kawan-kawan kita. Boleh? Baik, kita tambah lagi. Kata Syekh radhiyallahu anhu lagi. Fa kaifa yajuzu li Ibn Abdul Wahhab wa man tabi'ahu an yaj'alul mu'minina al-muwahhidin misla ulaika al-musyrikin. Maka bagaimana patut Ibn Abdul Wahhab membenarkan orang mukmin yang bertauhid itu jadi semisal orang musyrikin yang mempercayai uluhiyatil asnam, yang mempercayai ketuhanan berhala-berhala. Boleh? Jadi kata Syekh, macam mana mungkin peliknya pemikiran Muhammad Abdul Wahhab ini sehingga menjadikan apa? Menjadikan orang musyrikin itu sama panggilnya macam orang mukmin. Ini dipanggil satu gaya pemikiran yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat timpang, sangat-sangat problem. Boleh? Fajami'ul ayat al-mutaqaddimah wa ma kana misluha khasun bil kuffari wal musyrikin. Tengok tu. Syekh peringat balik. Ayat-ayat yang digunakan Muhammad Abdul Wahhab tadi dan semisalnya
khas, sebenarnya khas bagi orang kafir dan musyrikin. Wala yadkhulu fihi ahadun minal mu'minin. Tak ada seorang pun orang mukmin masuk dalam perkara itu. Rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasfil khawarij annahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar fahammaluha 'alal mu'minin. Wa fi riwayatin Ali bin Umar aidan, dia kata apa? Daripada riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sifat orang Khawarij ini. Gaya Wahabi sebenarnya adalah apa? Sambungan daripada pemikiran Khawarij. Apa bukti dia kat sini? Annahum, itu orang Khawarij ini, intalaqu ila ayat, mereka pergi kepada ayat yang turun kepada orang kafir dan mereka tanggungkan ayat itu di atas orang mukmin. Tu ni macam Muhammad berdoa tadi. Yang apa, ayat diturunkan tentang sifat orang kafir diletakkan kepada apa? Orang mukmin. Jadi memang sebiji sifat Khawarij ini memang melekat pada golongan apa? Yang mengikut Wahabi. Boleh? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Ali bin Umar aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu ala ummati rajulun yata'awwalu al-Quran bi sun'ihi fi ghairi mawdih. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang paling aku takutkan ke atas umat aku ini seorang lelaki yang menafsirkan Quran itu dengan sun'ihi, pandai-pandai dia, itu dia. Dan dia kata fi ghairi mawdihi, dan meletakkan pada lain daripada tempatnya. Tu dia. Ni kira apa? Ni benda yang ditakuti oleh Nabi SAW. Jadi bahaya dah Wahabi ni. Bahaya sebab apa? Nabi kata, aku takuti golongan-golongan ini. Sebab apa? Pandai bercakap Al-Quran, tapi sebenarnya mereka tidak ada ilmu langsung. Bahaya tu. Baik. Kemudian kata lagi, fahuwa ma qablahu sadiqun ala hazihi at-ta'ifah. Walau kana syai'un mimma san'ahu al-mu'minun yatawassulu ghayruhu syirkan, ma kana yasduru min Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa salafil ummah wa khalafiha. Kata Syekh, fahuwa wa ma qablahu, maknanya hadis yang disebutkan tentang sifat Khawarij ini sadiqun ala hadhihi at-ta'ifah, memang bertepatan dengan puak Wahabi ni. Jadi Wahabi ni apa? Puak Khawarij yang Nabi SAW beri amaran. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan, saya terang pasal puak-puak Wahabi ni. Ada orang kata apa? Tak penting. Tak penting. Sebab yang beri amaran bukan Faiz Fatih. Yang beri amaran adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan Rasulullah tidak akan beri amaran melainkan perkara itu penting. Jadi Rasulullah tidak akan apa? Beri amaran melainkan puak tu apa? Perkara itu penting. Ni si Mu'ah ni terjemah Khawarij Wahabi. Main lambat ke ni? Kan kita sebut dah tadi. Daripada perangai puak-puak apa Wahabi ni, mereka mengambil ayat yang diturunkan pada orang musyrik, depa letak kepada orang mukmin. Maka dengan tu depa mensyirikkan orang Islam, menuduh orang Islam menyembah kubur dan sebagainya. Boleh? Maka perangai ni ambil ayat diturunkan pada orang musyrik, letak pada orang Islam ni. Ibn Umar sebut, Rasulullah sebut. Itulah sikap Khawarij yang Nabi beri amaran untuk kita jaga-jaga. Bukan saya reka dan Nabi cakap ni. Boleh faham? Ni sekali guna nama Salafi. Sama, bohlah nama Salafi pun. Tapi perangai tu, kita berkata perangai Khawarij. Khawarij ni benda penting. Penting. Faham baik. Kemudian kata Syekh, dia kata, walau kana syai'un mimma sana'ahu al-mu'minun. Kalaulah perkara yang dilakukan oleh orang mukmin daripada tawassul dan selainnya itu dikira syirik, nescaya tidaklah ia dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan salaful ummah dan khalafnya.
Maksudnya apa? Kalaulah tawassul ni syirik, nescaya Nabi tak buat. Boleh faham? Nescaya para sahabat tak buat. Tapi saya kita guru akan cerita, ada hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak, menunjukkan bahawa apa? Baginda Nabi pun bertawassul. Jadi kalau benda tu syirik, Nabi bersyirik jugalah. Faham? Tu kata manusia. Jadi dia kata di situ, Fafil ahadits sahihah, dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana min du'aihi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa hadza tawassulun la syakka fihi. Ini kata tunggu ni. Dalam satu hadis yang sahih, di antara doa-doa Nabi, dalam doa Nabi tu ada apa? Ada tawassul. Apa dia tu? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Sungguhnya aku memohon pada engkau ya Allah dengan perantaraan tu dia tu. Bihaqqis sa'ilin, dengan hak orang-orang yang meminta kepada engkau. Maksudnya Nabi SAW minta apa? Minta doa, menjadikan hak-hak orang peminta-meminta doa yang lain sebagai wasilah untuk dikabulkan permintaan Nabi SAW tadi. Boleh? Jadi kalaulah tawassul di sini, tawassul adalah syirik, menjadikan pengantaran dia syirik, maka nescaya apa? Baginda Nabi SAW tidak akan benarkan. Jadi bila Nabi buat, maksudnya apa? Perkara itu dibenarkan. Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham tak? Ni nak kenal Wahabi ni. Boleh? Okey. Wahadha tawassul, dan ini adalah tawassul la syakka fihi. Tidak ada syak lagi. Wa kana yu'allimu hadha ad-du'a ashabahu, dan Nabi sendiri mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Wa ya'muruhum bil ityani bih, dan Nabi menyuruh mereka untuk melakukannya. Wa bastu dhalika tawilun mazkurun fil kutub wa fil rasail allati fi raddi ala ibn Abdul Wahhab. Dan penerangan tentang perkara tersebut itu panjang, kata Syekh. Disebutkan dalam kitab-kitab yang ditulis bagi mengkritik Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi penjelasan tentang masalah dalil-dalil tawassul ni panjang. Dan insya-Allah kita akan khatam dalam minggu ni, kitab ini. Kita akan baca satu lagi kitab Durar Saniyah. Kitab Syekh Zaini Dahlan. Supaya kita tahu dalil-dalil untuk menolak faham pokok Wahabi. Ada satu kitab bagus insya-Allah. Ni. Nampak tak Syekh? Dia. Mutasyaddidun. Dia apa? Kitab Syahri Jumaah. Kita akan baca juga. Dalam ni ada lebih kurang menjawab dipanggil Ustaz, tengok. Lebih kurang 17. 17 permasalahan kekeliruan yang dibuat oleh oleh pokok Wahabi. InsyaAllah. Kita akan baca, kita akan mengaji supaya kita selamat daripada kekeliruan yang dilakukan oleh pokok Wahabi. Penting. Kalau tidak, keliru habis. Kita jadi biadab dengan ulama. Duk rasa kita betul. Betul duk rasa apa? Kawan-kawan kita semua sesat. Itulah yang menyebabkan sebenarnya orang itu sesat dan akan dimasukkan ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah. Man syazza finnar, kata Rasulullah. Siapa yang buat ganjil daripada orang, dia anggap orang Islam lain sesat, sebenarnya dialah sesat, kata Rasulullah, dan dialah seorang sekok-sekok, dia akan duduk dalam api neraka. Tu Nabi pesan. Boleh? Dia kena apa? Kena duduk dengan majoriti umat Islam. Hormat sesama kita. Ni duk anggap macam dia hebat. Kami ni salaf. Kami yang itu merosakkan tu. Faham tak abang semua? Atau Awang Al-Berlisi Ahlan, orang kampung. Khairi daripada Ipoh Khairi. Sihat Khairi. Abu Bakar Qasimi. Ustaz mereka dah tutup telinga murid dia dari kitab belajar. Tadi dia buat apa? Memang dia tutup telinga pada orang lagi. Saya ni nak terang bagi orang yang nak mendengar. Setakat mana Allah Ta'ala nak beri hidayah, saya haraplah Allah Ta'ala bagi hidayah pada saya dan semua. Supaya kita ikut majoriti ulama'. Ikut
apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Jangan kita tertipu. Boleh? Jaga-jaga tu. Baik. Kata tuan guru lagi, dia kata wasahhahan anhu sallallahu alaihi wasallam lamma matat Fatimatu bintu Asad ummu Ali radhiyallahu anha alhadaha sallallahu alaihi wasallam fil qabr biyadihi syarifah wa qala Allahumma ighfir li ummi Fatimata binti Asad wa wassi' 'alayha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhina min qabli innaka arhamur rahimin. Ini lagi jelas ni. Ini lagi jelas tawassul daripada Nabi SAW. Okey, dia kata apa? Telah sahihlah hadis bahawa tak kala wafatnya Fatimah binti Asad, ibu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi SAW telah menggali liang lahat dengan tangan baginda Nabi sendiri. Itu dia ni kata betapa tingginya kemuliaan Sayyidatina Fatimah binti Asad. Ni Nabi doa khas, cakap doa khas kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa? Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunkanlah ibuku Fatimah binti Asad. Wa wasi' 'alaiha madkhalaha, dan luaskanlah kuburnya. Ini poin penting ni. Bihaqqi nabiyyika, dengan hak Nabi engkau. Baginda Nabi SAW ni. Wal anbiya'il ladzina min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku. Innaka arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau itu apa? Maha pengasih, yang maha apa? Pengasih lagi maha penyayang. Innaka arhamur rahimin, yang paling pengasih lah. Itu maksudnya. Poin di sini apa dia? Nabi berdoa bihaqqil anbiya ini. Ya Allah, ampunkanlah Fatimah binti Asad dengan hak nabi-nabi sebelum aku. Nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Ada lagi ke ada wafat? Wafat dah. Kalau di sini Nabi bertawassul dengan orang yang dah wafat. Kalau mengikut Wahabi, dia boleh tawassul dengan orang hidup saja. Dia guna apa? Hadis tawassul Sayyidina Umar dengan Abbas. Ketika apa? Musim kemarau yang berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia berkata tu, tawassul boleh dengan orang hidup, orang mati tak boleh. Itu syirik. Ni Nabi tu. Aku bertawassul dengan apa? Dengan hak Nabi-Nabi sebelum aku. Nabi-Nabi sebelum aku hidup kan mati? Dah mati dah. Boleh faham? Maknanya apa? Mereka yang mendakwa tawassul itu tidak boleh dengan orang yang sudah mati, dia sebenarnya cakap dengan hawa nafsu. Boleh tak? Faham di situ? Jadi Wahabi ni, mereka ikut suka. Mereka ada macam syirik fobia dulu. Dia takut dia jadi syirik apa semua. Tak baca betul-betul hadis tu. Boleh? Tak kaji secara mendalam. Sebab tu kita kata apa? Mereka ni tak matang dalam kajian. Patut kita ikut siapa yang matang? Siapa yang matang? Majoriti ulama umat ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Boleh faham? Dia takut, kubur-kubur takut semua syirik merata. Boleh? Sebab apa? Tak ngaji dengan tok guru betul. Ngaji dengan tukang kebun. Boleh? Ambil hukum dengan budak bahasa Arab. Bukan orang yang apa? Pakar dalam bidang hukum hakam. Celaru, memang celaru. Boleh? Baik. Kemudian dia kata di situ, wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alahu a'ma an yaruddallahu basarahu bidu'aihi fa'amarahu bit-taharati was-salati rak'atain summa yaqul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda Allahumma syaffi'hu fiyya fafa'ala faraddallahu alaihi basarah. Ayat di sini. Ahlan Cik Latif daripada Putrajaya. Muhammad Kamil, jangan lupa tekan share. Debat apa pula, mengaji dulu
Ahmad Adi, pergi ngaji dulu. Kalau nak debat pula. Pasal apa? Ana sebut Wahabi tak ada kaitan dengan antum apa? Kita cerita pemikiran. Nak panah buat apa? Nak panah buat apa ni? Kita cerita pemikiran ni. Kan cerita kat siapa-siapa? Kan berdebat ke apa? Kita nak cerita pemikiran. Apa yang mereka ni berlaku kecacatan dalam pemikiran mereka. Boleh? Dia nak kalut nak ni. Nak panah pula. Itulah kata tu orangnya. Wahabi ke? Orang kita bukan. Kita tak nak tuduh siapa-siapa. Nak mengaji. Baca kitab. Ya Allah, ya Tuhan. Macam-macam. Boleh? Baik. Yang sini. Kata Maulana Syekh radhiyallahu anhu, dia kata, telah sahih juga hadis bahwasanya seorang yang buta meminta dari Nabi SAW supaya Allah kembalikan penglihatannya dengan doa baginda Nabi SAW. Maka baginda menyuruhnya untuk dia bersuci, ambil wuduk lah, dan solat 2 rakaat. Kemudian dia berkata, Allahumma ini lafaz doa Nabi SAW. Boleh? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika binabiyyika, dan aku menghadap engkau ini dengan nabi engkau. Dengan nabi engkau, maknanya menjadikan nabi wasilah. Aku menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawasul ni. Muhammad Nabi Rahmah, Nabi Muhammad, Nabi Rahmat, Nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad disebut tu. Ya Muhammad tu. Mana cakap depan Allah Ta'ala. Hadirkan macam Nabi SAW bersama dengan kita ketika kita berdoa dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Nabi aja ni doa ni. Ni bukan saya. Nabi ni. Nabi aja. Ya Muhammad. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, aku menghadap Allah dengan engkau. Fi hajati, pada hajat aku ini, supaya dimakbulkan, ditunaikan. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berilah syafaat Nabi SAW buat aku. Itu dia. Ni kita panggil apa? Doa tawasul jelas yang apa? Diajarkan oleh Nabi SAW kepada si buta tadi. Boleh? Jadi kalau tawasul tu syirik, Nabi akan ajar ke doa macam ni? Tak. Boleh faham Jadi sebab tu kita kata apa? Puak-puak Wahabi ni, mereka tidak habis belajar hadis Nabi SAW. Ambil hadis tu ikut hawa nafsu dia. Sesuai dengan sikap mereka yang suka mensyirikkan orang Islam. Boleh tak? Bahaya tu. Mengaji tak habis. Sekat. Lepas tu kita kata, bila Wahabi ni guru dia YouTube. Guru dia Google. Guru dia buku terjemahan. Ada tak guru betul-betul mengaji? Yang bersanad sampai Rasulullah? Tak ada. Itu kita kata realiti yang berlaku dalam masyarakat. Baik. Kemudian kata apa? Kata tunggu, fa fa'ala. Maka dia lakukan arahan Nabi tersebut, faraddallahu alaihi basarah. Maka Allah Ta'ala kembalikan mata dia. Itu dia. Penglihatan mata dia. Kerana keberkatan bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Kemudian kata Syekh lagi. Wa sahha anna Adam alaihi salam tawassala bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam hina akala min asy-syajarah لأنه لما رأى اسمه صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش وعلى غرف الجنة وعلى جباه الملائكة سأل عنه فقال الله له هذا ولد من أولادك لولاه لما خلقتك فقال اللهم بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماء والأرض لشفعناك
Wa tawassala Umar. Kita kat sini. Habis. Dan sahih juga ni. Sahih juga. Daripada hadis ni dikatakan riwayat Hakim. Riwayat apa? Hakim At-Tirmizi. Memang riwayat Hakim tu dhaif, tapi bila dihimpun dengan riwayat-riwayat yang lain, dikompilekan, maka riwayatnya itu sekurang-kurangnya hasan. Maknanya berada pada apa? Martabat yang boleh diterima. Dia buat gaduh siapa? Kita bukan nak tuduh siapa-siapa Wahabi, kita cerita pemikiran Wahabi. Nak marah buat apa? La ilaha illallah. Nanti nak marah hana buat apa? Boleh? Ni Irfan dhaif jadi hasan. Kena mengajilah ilmu hadis. Kena mengaji ilmu hadis, Irfan. Allahu Akbar. Baik. Okey, apa kata Maulana Syekh? Nabi Adam alaihissalam telah bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah memakan daripada pohon yang dilarang itulah. Dia makan pohon yang apa? Dia dilarang tadi. Dia kata apa? Kenapa dia bertawassul dengan Nabi? Kerana beliau, baginda Nabi Adam, telah melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di atas arash dan di atas bilik-bilik syurga dan di atas dahi-dahi malaikat. Sa'ala anhu, maka dia bertanya tentang nama Nabi Muhammad itu tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tanya Allah Ta'ala, siapa Muhammad? Itu. Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, haza waladun min auladik. Ini anak daripada anak hang Adam. Laulahu, kalau tak kerana dia, tak kerana Nabi Muhammad SAW ni kemuliaan besar ni umat. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Tu ahlan tu, ana Asy'ari wa ana aftakhir bihi. Betul, ana Asy'ari. Saya apa? Asy'ari. Dan saya berbangga, bermazhab apa? Asy'ari, kerana kita ada sanad sampai kepada Rasulullah. Wahabi, ada orang nak mengaku Wahabi. Siapa yang mengaku Wahabi angkat tangan? Tak ada. Pasal apa? Sebab Wahabi tak ada sanad sampai Rasulullah SAW. Nak sanad dia mesti lalu apa? Lalu dengan apa? Dengan Sufi, lalu dengan Asy'ari, lalu tak ada dipanggil apa? Semua daripada awal sampai akhir Wahabi, tak ada. Tak ada daripada awal sampai akhir Salafi, tak ada. Mana ada? Semua Sufi, semua Asy'ari, semua apa? Syafi'i sebagainya. Sampai Muhammad Abdul Wahab lah, sampai tekat tu je lah. Lebih-lebih tak ada lagi. Boleh tak? Wahabi tengah Islam tak ada siapa mengaku Wahabi. Boleh? Okey, tengok sini. Bangga kita apa? Jadi apa? Umat Nabi SAW. Kerana apa? Nabi SAW itulah sebabnya apa? Diciptakan Nabi Adam. Yang mana Nabi Adam itu sebab diciptakan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan penciptaan Nabi SAW, Nabi Adam, seluruh makhluk ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu dipanggil hikmah penciptaan Allah Taala akan seluruh alam ini. Baik. Maka apa? Bila Nabi Adam dengar, kalau tak kerana Muhammad, aku takkan cerita engkau. Terus Nabi Adam menyebut, Allahumma bihurmati hazal walad. Ya Allah, dengan kehormatan si anak ini, rahmatilah bapa ini. Itu dia. Boleh? Rahmatilah bapa ini. Fanudiya ya Adam, maka diseru, wahai Adam, lau tasyafa'ta ilai Nabi Muhammad. Kalaulah engkau minta syafaat kepada kami dengan Muhammad ini untuk seluruh penduduk langit dan bumi, nescaya kami beri syafaat kepada engkau tu dia. Boleh tu kata besarnya kedudukan baginda Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bangga kita apa? Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kemudian kata apa? Tunggu lagi, wa tawassala Umar bin Khattab bin Abbas radhiyallahu anhu. Lamma istasqa an-nas wa ghairu zalika mimma huwa masyhur. Dan telah bertawassul Umar bin Khattab dengan Abbas radhiyallahu anhu tatkala minta hujan. Masyarakat meminta apa? Minta hujan. Waktu itu kan musim kemarau. Dia kiranya Sayyidina Umar tawassul dengan Abbas. Boleh wa ghairu zalika, dan selain daripada itu mimma huwa masyhur, yang mana memang masyhur, fala hajata ila al-italah bi dhikrih,
maka tidak ada keperluan lagi untuk panjang menyebutkannya. Wa tawassul allazi fi hadisil amal qad ista'malahu as-sahaba was-salaf. Dan tawassul yang disebutkan dalam hadis si buta tadi, yang mana Allah Ta'ala dengan berkat tawassul dengan Nabi mengembalikan penglihatannya semula, telah dilakukan oleh para sahabat dan salaf. Itu dia. Sahabat pun bertawassul macam si buta tadi. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, itu doa tu kena hafal. Doa tu berkat. Apa-apa hajat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Kabulkan. Kita kata apa? Doa tu para sahabat dan salaf buat. Ba'da wafati, selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kiranya tawassul bukan saya ketika Nabi masih hidup, tetapi selepas wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata wa fihi lafzu ya Muhammad, disebut tu ya Muhammad. Ya Muhammad tu lah kita panggil istighasah pakcik. Ya Muhammad tu kita panggil apa? Istighasah. Panggil minta tolong. Ya Muhammad. Halal ke syirik ke sebut ya? Awak kata Wahabi kena sebut ya Allah. Ini Nabi sebut ya Muhammad. Nabi aja ya Muhammad. Para sahabat selepas Nabi wafat pun sebut ya Muhammad. Syirik ke sebut macam tu? Madad ya Muhammad, bantu kami ya Muhammad. Syirik ke? Tak. Sebab kita faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wasilah keberkatan kita kepada Allah. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tahu ke sembahyang. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita dapat kekasih Allah. Boleh faham dapat faham itu? Jadi kita nak syirik apa? Jangan duk mengarut sangat. Wahai Wahabi sekalian. Boleh? Baik. Kemudian kata Syekh, wazalika lida'un 'inda tawassul, dan itu adalah seruan ketika bertawassul. Wa man tatabba'a kalam as-sahabah wat-tabi'in yajidu syai'an katsiran min zalika. Maka siapa yang selidik kalam sahabat dan tabi'in, maka dia mendapati banyak sungguh daripada hal yang sedemikian. Ka qaulil Bilal bin Haris as-sahabi radhiyallahu anhu inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angin sikit. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Dia. Dalam apa? Hadis ini, dia kata hadis yang disebut oleh Bilal bin Haris. Seorang sahabat ahlan mushtaq. Mushtaq mai. Tolong share sikit mushtaq kat kawan-kawan. Tag kawan-kawan kita yang lain. Biar semua pakat hadir insya-Allah. Baik, dari sini kita. Dia kata apa? Kalau awak tengok kalam sahabat dan tabi'in, memang awak jumpa banyak nida. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, gitu. Banyak jumpa. Syirik ke sebut itu? Tak syirik apa. Maka dia kata, Bilal bin Haris tu, dia sahabat, dia pergi kat makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, tolonglah minta hujan buat umat engkau ni. Itu. Tu minta tolonglah, dia sebut Nabi, tolonglah. Syirik kah? Tak. Sebab kita orang Islam, kita beza antara tawassul dengan sembah. Jadi Wahabi yang pandai-pandai tuduh orang apa pergi tawassul tu apa? Menyembah kubur, biadab. Dengan apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahajak. Baik, wa mimman allafa, dia kata tu. Dia kata kan nida'il warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut ya Muhammad tu, ya Rasulullah, dengan seruan yang tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi kubur. Perkara tu dituntut, dibenarkan. Gitu. Wa mimman allafa fi raddi ala Ibn Abdul Wahhab akbar masyayikh. Dan daripada ulama yang telah mengarang kritikan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah seorang syekhnya yang besar, iaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, muallif hawashi syarh Ibn Hajar ala matn Bafadl, yang telah mengarang hasyiah syarah Ibn Hajar di atas matan Bafadl. Faqala min jumlati kalamihi, dan dia telah berkata, dan sebahagian daripada kalamnya, ya Ibn Abdul Wahhab, inni ansahuka lillahi ta'ala an takuffa lisanaka 'anil muslimin.
فإن سمعت عن من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله فعرفه الصواب وابني له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فإن أبى فكفره حينئذ بخصوصه ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين وأنت شاذ عن السواد الأعظم فنسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية انتهى. Baik, kat sini. Okey. Antara ulama besar yang mana Muhammad Abdul Wahab dah mengaji dengan dia, Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Dia ulama besar. Boleh? Dia kata apa? Dia nasihat Muhammad Abdul Wahab ni, dia kata. Ya Ibn Abdul Wahab, Ibn Abdul Wahab, aku nasihatkan engkau kerana Allah ni. Ikhlas kerana Allah. Anta kufalisanaka 'anil muslimin, bahawa engkau hentikan cakap-cakapan lidah engkau itu terhadap orang muslimin. Dia kata apa? Fa in sami'ta min syakhsin, kalau hang dengar daripada seorang bahawa dia itu mempercayai yang diseru itu memberi kesan, yang diseru selain Allah itu memberi kesan dia. Maknanya kalau hang dengar orang yang kat kubur tu, dia ya sekian, bagilah rezeki. Contoh dia cakap macam tu. Boleh? Dan dia kata memang orang yang kubur tu lah bagi rezeki kat aku. Cakap macam tu. Boleh faham? Maka dia kata itu fa'arifhu sawab. Hang kena ajak dulu. Jangan cepat terus kapiak. Ni masalah orang Wahabi ni. Wahabi dia terus dia tengok orang di kubur, penyembah kubur. Dia cakap macam tu. Ni kita kata apa ni? Ni panggil apa? Panggil yang diajar oleh Rasulullah kah? Tak. Syirik ni panggil pok khawarij. Boleh faham? Lepas tu Syekh kata, disiplin nak amal ma'ruf nahi munkar. Hatta kalau waktu tu dia tengah apa? Duk ada i'tiqad bahawa kubur itu memberi rezeki kepada dia. Kita kena ajar dulu dia. Awak tahu tak, ni tak boleh sebut macam ni. Tak boleh i'tiqad macam tu. Kerana yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Oh ya kah? Ajak dulu. Boleh? Ni jangan terus syirik, kafir, murtad. Boleh faham Itu bahaya tu. So dia kata fa'arifhu as-shawab, ajar dulu yang betul. Wa abni lahu al-adillah, datangkanlah kepada dia pembuktian bahawa tidak ada yang memberi kesan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Fa'in abaghi, kalau dia tak mau juga, tak mau. Kubur ni juga yang bagi rezeki kat aku. Contoh je kat itu. Dia tak dengar pembuktian tadi. Fakafirhu hina izin, maka baru hang boleh kafirkan dia. Kata, hang dah jatuh kafir ni kalau hang buat macam ni. Baru boleh jatuh. Tu pun sebenarnya kena bawa dia kepada apa? Mahkamah dulu. Tapi ni kaedah lah. Maknanya kalau kita jadi qadi lah maksudnya. Jadi apa? Hakim. Bikhususi kalau nak kafir kan, dia je tu. Dia, sebab dia memang jelas di hadapan engkau. Memang terang-terang kata apa? Kubur tu memberi rezeki. Dia jelas-jelas cakap itu. Maka baru kita kata boleh apa? Kufurkan dia sebagai seorang hakim. Boleh lah? Itu pendetilannya dalam kitab-kitab fiqh. La sabila laka ila takfir sawadil azam. Hang tak boleh nak buat takfir, mengkafirkan jumhur ulama. Kerana apa? Jumhur orang Islam. Kerana menziarahi kubur contohnya. Tu bahaya, tak boleh. Jom sokong mufti wilayah. Semua pakat-pakat tulis. Kita menyokong RU mufti apa? Wilayah kita sebarkan. Tulis masing-masing. Memberi sokongan. Malam ni juga boleh. Tekan share. Sambil apa? Buat quote. Menyokong RU mufti wilayah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Umat apa? Umat yang majoriti.
yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kucing tu apa? Kucing apa? Awak nama pelik-pelik kucing pula tu. Boleh? Nama kucing pula. Ya Allah Tuhan. Jadi masalah Wahabi ni, depa bukan kita kata apa? Mengkafirkan sebagai orang yang menjadi hakim. Maksudnya kita kena nak kafir ke orang, kita kena hakim dulu. Jadi orang hakim. Bawakan orang tu dibicara satu persatu, dibuat dalil dan sebagainya. Kalau dah jelas memang dia kafir, baru jatuhkan hukum kafir. Wahabi dia tak buat macam tu. Dia kafirkan semua yang pergi ziarah kubur. Itu masalah dia. Boleh? Nampak saja api apa? Doa dia berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, amiddana bi madadik. Ya Syekh Abdul Qadir, bantulah kami. Terus kata, kafir ni syirik, semua syirik. Tu Syekh kata, ni tak betul. Ni dia panggil kafir sombrono. Ini adalah manhaj khawarij. Boleh tak? Hang tak tahu apa sebenar maksud kalam mereka tu. Terus nak kafir dengan mereka. Boleh tak? Lepas tu dia kata apa? Wa anta syaz, dia kata. Wala sabi, dan hang tidak boleh mentakfirkan majoriti umat Islam. Sedangkan engkau itu ganjil daripada majoriti. Nampak tu? Wahabi ni ganjil daripada majoriti. Kita ni RUU mufti wilayah ni saya nak tanya. Berapa orang mufti yang menyokong RUU mufti wilayah? 13 mufti. Ada seorang je mufti tak sokong. Dia ganjil sekok-sekok dia aja. Boleh? Faham tak? Okay. Maka kata tunggu, fanisbatul kufri ila man syazza 'an as-sawadil a'zam aqrab. Maka penisbahan kufur kepada orang yang ganjil berbanding yang majoriti adalah lebih dekat. Maknanya orang yang pikapirkan majoriti, sebenarnya yang ganjil yang duk kapir-kapir majoriti itulah lebih sesuai dikapirkan. Sebab dia sekok-sekok pelik-pelik. Boleh? Yang duk balon apa majoriti umat kata tak mengikut sunnah, sebenarnya hak yang balon tak ikut sunnah tu lah sebenarnya tak ikut sunnah. Faham tu kita panggil apa? Muskilah pok-pok Wahabi. Boleh tak? Okay, sebab tu dia kata tunggu, li'annahu ittaba' ghaira sabilil mu'min. Pasal apa orang yang ganjil tadi tu dia lebih dekat kepada kekufuran berbanding majoriti? Kerana dia telah mengikut lain daripada jalan kaum mukminin, lain daripada jalan ijma', maksud dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana." Siapa yang mengingkari rasul, maknanya orang yang berlepas diri daripada nabi setelah mana jelas baginya itu hidayah petunjuk dan dia mengikut lain daripada jalan orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami berikan kepada dia azab, api neraka yang merupakan sebaik-baik tempat kembali. Dan hanya sahaja memakan oleh serigala daripada kambing yang berjauhan. Maknanya orang yang jauh daripada apa? Daripada majoriti, dia itulah yang ditipu setan. Wa'ayazubillah. Ahlan Mu'az. Apa Hawa? Sihat Hawa? Baby sihat Hawa? Baby? Alhamdulillah. Okay, baik. Ahlan semua. Like and share. Tak ada share ke? Baik. Okay. Sambung lagi sekali. Dia kata apa? Wa amma ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad fa'alaha as-sahabah radhiyallahu anhum. Adapun menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa man ba'dahum min as-salaf wal khalaf, dan mereka selepas daripada sahabat itu dari golongan salaf dan khalaf, waja'a fi fadli ahadis ufridat bitalif. Dan disebutkan kelebihan menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis-hadis yang telah ditulis secara berasingan. Jadi menziarahi Rasulullah satu amal ibadat yang besar. Jangan duk pandang enteng. Jangan ikut panggil Wahabi. Wahabi duk anggap macam apa? Ziarah Rasulullah benda apa? Benda syirik, benda mengarut. Jangan tak ni Muhammad Abdul Wahab asal lah, tapi lah ni Wahabi macam lembut sikit lah. Boleh lah ziarah tu. Cuma mereka kita nak pergi tu duk halau-halau.
Haji. Dua ayat tu lah. Baik. Dia kata apa? Kata wa mimma jaa fi nida' li ghairillah ta'ala min ghaib wa mayyit wa jama' qauluhu sallallahu alaihi wasallam iza aflatat dabbatu ahadikum bi ardi falah falyunadi ya ibadallah ihbisu fa inna lillahi ibadan yujibunahu. Okey, kata Tunggu radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dan daripada hadis-hadis yang menyebutkan menyeru selain Allah. Kita seru selain Allah, minta bantuan. Yang mana selain Allah itu adalah perkara ghaib. Dan mayit, maknanya orang dah mati. Wal jamat, dan jamat maknanya apa? Yang memang tidak ada nyawa, kaku. Ni seru ni. Itulah firman sabda Nabi SAW ni, hadis Nabi SAW. Iza aflat ad-dabbah, maka apabila terlepas lari binatang tunggangan kalian, bi ardil falah, di satu padang pasir luas, falyunadi, maka panggil dan serulah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu, tolong tahan binatang aku tu biar duduk situ, biar aku dapat jumpa balik. Fa inna lillahi ibadan yujibunahu, maka di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menyahutnya. Yang mungkin malaikat pergi tolong pegang, mungkin roh orang soleh pergi tolong pegang, ataupun binatang-binatang yang Allah Taala bawakan untuk pegang, tahan binatang. Tu dia. Boleh faham Jadi kita kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kata apa? Ya ibadallah, wahai hamba Allah. Boleh jadi jin pegang. Boleh faham? Kalau Wahabi dia syirik. Mana boleh seru selain daripada Allah? Mana boleh perkara yang mati, yang perkara gaib tak boleh. Yang boleh hanya perkara yang memang zahir saja. Di semua khayalan, di atas khayalan, cakap dengan hawa nafsu. Boleh lah? Wa fi hadisin akhar, iza adalla ahadukum syai'an aw arada 'aunan wa huwa bi ardin laysa fiha anis falyaqul ya ibadallah a'inuni, wa fi riwayatin aghisuni fa inna lillahi ibadan la tarawnahum. Dalam hadis yang lain, apabila kalian sesat, dia kata adalla ahadukum syai'an, kalian ni maknanya ada hilang sesuatu. Adalla minkum syai'an, ada hilang sesuatu. Aw arada aunan, ataupun kalian nak bantuan, sedangkan kalian di satu tempat yang tidak ada anis, tidak ada, kita kata kawan, tak duduk seorang-seorang. Falyaqul, maka sebut, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bantulah aku. Dan riwayat lain, arisuni, bantulah aku juga. Ini istirasah tu. Fa inna lillahi ibadan, maka Allah Ta'ala itu ada hamba-hamba yang tidak kalian lihat. Tu dia. Jadi maksudnya apa? Boleh tak minta tolong dengan perkara yang gaib? Hadis Nabi SAW. Boleh. Tak ada masalah. Tu dia. Boleh? Habis di situ. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah pukul apa ni? Pukul 11.40 lah. 11.40 dah. Pukul 10. Kita ada lagi insya-Allah. Kita ambil besok ni sebenarnya dah kita masuk bersejarah apa? Wahabi dia bunuh orang banyak lah. Habis kita akan khatam insya-Allah dalam masa yang terdekat. Wahabi tak perlu dalil, Wahabi perlu hidayah. Macam mana tuan abang, okey lah? Jangan lupa sila nak tanya apa soalan sambil-sambil. Jangan lupa tolong share kat kawan-kawan kita ahbab. Minta sungguh antum share, sebab kita sekarang ni menghadapi kita kata saat yang genting. Wahabi di seluruh pelosok menyerang. Kita bukan ahli sunnah ni, geng sufi, geng Asy'ariyah, semua baik-baik je, tak mau gaduh orang. Boleh? Kan? Tapi gitu pula. Dia pun nak gaduh, dia pun cari, dia pun nak kalut debat, dia pun nak kalut hingat, dia kalut apa. Ni orang tanya ni. Kenapa tauhid rububiyah, uluhiyah mereka boleh dia bahasingkan? Tu khayalan mereka tu.
khayalan mereka saja. Sedangkan tauhid uluhiyah dan rububiyah itu sekali. Tak benar mereka mengasingkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Nabi Uzair dah ada terjemahan di pasaran. Lama dah. Dah betul memang dah ada. Ceritakan betul kan Nabi kan? Anda pun tak tahu dulu Yayasan Sofa tak silap. Yayasan Sofa ada. Kenapa minta kepada kubur sedangkan Allah Maha berkuasa? Minta pada kubur tu apa maksud dia? Barakah. Barakah. Dia bagi asbab. Asbab. Tu ni minta Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan sebut. Ya Rasulullah isqi ummatak, istasqi ummatak. Ini baca hadis ni. Tak dengar hadis betul-betul kau tadi ni. Tu Azri barakah wa'lu. Ui, akhlak bagusnya barakah wa'lu. Ish. Apa ni? Lepas tu sakit makan ubat tu bagi asbab kan. Ya kan kita belajar di doa la ilaha illallah tak habis. Orang bagi hadis macam-macam pun. Tak dengar juga. Letih itu. Kita dah syarah tadi hadis panjang kan. Dia pun tak dengar ke apa, faham ke tak ni. La ilaha illallah. Okay, ada apa-apa lagi? Ya Allah, ya Allah. Letih dengar saja tadi Duk Azri. Dengar saja tadi orang duk syarah. Duk kalut komen, tak baca, tak dengar, tak fokus kepada hadis-hadis Nabi SAW tadi ni. Kenalah fokus. Fokus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok recording. Boleh abang nah? Orang baca hadis, bagi dalil, dia duk kalut komen, waklu lah, apalah. Ni panggil apa ni? Elok ke kita cakap sama orang Islam macam tu? Hadis Nabi ke ajak cakap Islam waklu tu? Tak ada hadis Nabi ke? Cakap waklu tu kat orang sama Islam. Ya Allah, ya Tuhan. Boleh? Faham Pemahaman salah apa status hadis pula. Macam-macam. Orang sebut tadi sahha. Sahha apa mana sahha? Hadis sahih. Pilih mengaji mustalah hadis baik-baik. Ambil masa belajar. Jangan kalut main Facebook. Jangan kalut main TikTok. Ambil masa. Ni masa-masa free ni setiap 5:10:30 mai dengar dulu bacaan hadis Nabi, lembut hati. Selawat sikit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu luahnya agama Allah. Luahnya alam ini daripada apa? Sempit dalam kepompong puak Wahabi. Boleh? Kena apa? Kena banyak belajar. Boleh? Nampak? Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik. Semua pakat follow lah. Ramai-ramai insyaAllah follow. Share kawan-kawan. Lah ni Ana sebenarnya Ana cakap antum. Ana cakap antum ni serius ni. Ana semenjak daripada 2014 mengajar 10 tahun lepas, Ana memang tak setuh pun pasal Wahabi ni. Ana kita kata semua duk bagi ajar Nahu sampai Qatrun Nada, sampai kitab-kitab. Banyak dah nak khatam. Hampir dekat 1000 video pengajian saja antum boleh tengok di YouTube. Boleh tengok. Hak ni disebabkan apa? Wahabi ni makin kuahjak. Apabila depa menyerang institusi agama, menyerang JAKIM, menyerang JAIS, ni menyerang menteri agama, menghina orang terang-terangan. Maka sebab tu Ana ambil inisiatif. Kenapa terang isu Wahabi ni? Sebab Ana sebut tadi apa? Ana sebut apa tadi? Ana sebut memang Nabi SAW sendiri memberi amaran tentang Wahabi. Kerana Wahabi ni jelmaan pokok Khawarij. Jelmaan pokok apa? Pokok Khawarij. Boleh? Tu Ana terang. Dan antum kena mengaji
disebutkan dalam kitab Muwafaqat Imam Asy-Syatibi, apa saja yang dinaskan oleh Nabi SAW itu adalah suatu perkara yang sangat penting. Jadi bila Nabi naskan tentang bahaya pokok Khawarij, yang mana sekarang ni menjelma menjadi Wahabi, maknanya isu Khawarij ni tak boleh nak apa, kita pandang dengan apa, enteng. Buat lebih-lebih kurang tak. Mesti antum tahu bahawa mereka ni pokok yang bahaya. Sanggup tidak ni? Nanti ada cerita kat antum. Mereka sanggup memalsukan buku-buku ulama. Imam Nawawi tulis apa? Ni ana mengaji ni, ana beli buku Riyadhus Shalihin. Dia sebut apa? Istihbabu syaddur rihal. Sunat kita apa, bermusafir khas menziarahi Rasulullah SAW. Depa tukar syaddur rihal dia, depa tukar. Depa ubah tajuk ikut suka. Ulama-ulama kitab ni. Kita tak lupa ikut suka. Tak ada amanah ilmu. Ni Ibnu Tumak, cerita pasal Ibnu Tumak tu. Ceritalah habis, sumber dia apa? Nukil daripada mana? Tak, dia ambil skrak je. Nukilan entah daripada mana-mana. Ibnu Tumak ni menumpah darah dan sebagainya. Bagi orang keliru, bohong. Boleh faham? Nampak? Bagi terang habis. Sumber apa, ni apa. Bagi orang faham. Tak saja ni dia buat, nak buat bagi. Oh, Asy'ari ni ganah. Tak ada sumber bohong. Boleh faham nampak? Lepas tu apa lagi? Saja. Apa dengan tu tak kira lagi yang komen-komen tu. Apa waklu. Orang penuh komen-komen. Ni apa? Ni akhlak apa ni? Ni sebab tu saya kata risau. Nabi SAW sebut apa? Sayati qaumun. Akan datang kaum. Ahdasul asnan. Sufahaul ahlam. Budak-budak muda. Sufahaul ahlam. Bodoh pikiran mereka. Yaquluna biqaulil khairil bariyah. Bercakap, oh kami hadis sekian-sekian apa semua. La yujawizu imanuhum taraqiyahum. Iman mereka tak masuk lepas daripada apa? Kongkong. Maknanya duduk sembang. Kami hadis, duduk cakap hadis. Tapi mulut mencela orang Islam. Membid'ah, mengkafirkan orang Islam, meremehkan orang Islam. Ini akhlak, ni cerminan keimanan ke? Cerminan keimanan ke? Ni panggil orang beriman ke? Meremehkan, mencela semua Islam ni, panggil orang beriman ke? Tak. So kita panggil mulut saja. Cakap hadis, hati tak ada. Kelakuan tak ada. Boleh faham? Ni Nabi. Nabi yang besar ni, Nabi peringat ni, bukan saya apa yang Nabi peringat. Boleh? Mengaji tak? Bantah ulama, hina ulama. Allahu Akbar. Jadi sebab tu saya pesan sungguh mengaji. Lawan fatwa dan sebagainya. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kena banyak berselawat pada Rasulullah. Bagi lembut hati. Ini pesan saya. Selawat pada Rasulullah SAW banyak-banyak. Sehari 1000 kali. Lembut hati insyaAllah. Dan Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada apa? Virus Wahabi ni. Jaga saya pesan tu ni. Sebab bahaya. Jadi Wahabi je. Makin teruk dos. Virus Wahabi tu. Jadi macam Khawarij yang telah membunuh menantu Rasulullah SAW. Guru saya pernah nak ditembak 16 tembakan oleh Pok Wahabi Syiar Jumaah. Ketika pergi masjid, Nabi masjid, orang nak bunuh. Ya Allah, ya Tuhan. Kira mengapa hati tu dah deklam. Dia fikir dia sedang buat jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang ingat dia maki ulama, dia maki orang sama Islam, meremehkan orang Islam, sindir orang Islam, dia ingat itu sebagai jihad. Allah, kesian. Anda sungguh kesian pada orang-orang yang kena penyakit Wahabi. Kita kena banyak doa kepada kawan-kawan kita, kena banyak peringat berkenaan dengan isu Wahabi ni supaya semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nak? Boleh. Jadi banyak berselawat pada Rasulullah. Jom kita pakat-pakat berselawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل الأنثى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بجاه النبي وآله والسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jangan lupa besok 10.30 kita akan sambung lagi bacaan kita setiap hari insyaAllah. Kita sama-sama istiqamah. Jadi kalau contoh anda sibuk sekalipun, anda akan buat 10 minit. Kalau contoh anda sibuk sekalipun 10 minit, kita akan baca. Boleh? Jadi pakat-pakat hadir supaya kita belajar. Tak apa, habis kitab berkenaan isu Wahabi, kita buka kitab lain pula. Kita buka tasawuf, kita buka tauhid, kita buka fiqh. Jadi hak yang mana Allah Ta'ala bagi ilmu, saya soalan apa, saya boleh jawab, saya jawab, saya tak boleh jawab, saya akan rujuk lagi. Saya akan tanya guru-guru saya. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala luas. Tak ada siapa boleh gapai dengan sempurna. Yang hanya sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Bawa kesihatan, amin. Yashmini syai bil laban dulu, sila-sila. Atau jangan lupa tolong share. 10.30 ni tolong share kat kawan-kawan semua. 10.30 setiap hari boleh? Hadir 10.30 setiap hari insya-Allah Ta'ala. Sama-sama kita berjuang lawan ajaran-ajaran sesat Wahabi, liberal, sekular semua ni. Dan kita ajarkan semua anak cucu kita, kawan-kawan kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda minta maaf pada semua kalau ada sakiti antum. Anda minta maaf. Minta antum maafkan anda. Astaghfirullahalazim. Wali walakum. Saya muslim alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.